Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu usaha kita untuk dekatkan diri dengan Allah SWT maknanya kita nak ada amal dan iman yang betul. Dia mesti ada usaha. Ini kita tengok ramai kepahaman ni ada pada ulama-ulama yang dia usahakan atas masyarakat. Dia usaha untuk usaha pembaikan atas masyarakat. Jadi dia faham. Dia ada banyak jenis keilmuan lah kan? Ada ilmu yang tentang mengupas perkara tauhid yang dalam. Ada ilmuan yang mengupas perkara-perkara tentang fiqh, tentang dipanggil ilmu-ilmu masail untuk memahamkan orang dengan ilmu bahasa lughah begitu mendalam. Tetapi ada alim ulama kerja dia adalah memperbaiki umat. Jadi dia ni ada kepahaman yang dalam tentang memperbaiki umat. Ulama-ulama ni kalau dinasihatkan, dia akan bagi jalan kepada umat apa yang boleh dibuat, bagaimana nak dibuat supaya datangnya agama dalam diri dia. Ini kelebihan saya rasa dalam usaha-usaha macam saya lalu tabligh, malah dalam guru-guru tarikat dia panggil. Guru-guru tarikat ni dia ada khanqah. Khanqah ni tempat, maknanya kita ada orang-orang yang sedar, kemudian bila sedar dia nak baiki diri. Baiki diri ni pertama-tama dah tentu dia nak kena ada ilmu. Pengajian ilmu ni ialah lebih kepada memahamkan. Pemahaman dibuat melalui kupasan-kupasan ayat Quran, hadis, kemudian dipahamkan melalui kepahaman ulama, melalui proses bahasa yang mendalam. Sebab tu pintu kepada memahami Quran adalah bahasa Arab. Jadi itu ulama-ulama akan bawa kepada ilmu. Kemudian setelah mendapati ilmu, mendapati kefahaman, antara perkara yang paling penting selepas tu ialah amal. Sebab tu selepas iman ialah solat. Nak beramal. Jadi nak beramal, satu kena tahu apa dia amal tu, macam mana nak dibuat, syarat yang mengesahkan amal tu benar dan betul. Itu satu hal. Tetapi nak istiqamah ataupun nak merasai, nak tahsin akan perkara tersebut, nak menghalusi, nak mendalami, nak menghalusi, kemudian nak istiqamah atas perkara tersebut juga usaha juga, perlu usaha. Dan saya dapati banyak ulama-ulama yang tidak dapat menjawab soalan, boleh menjawab soalan ilmu tetapi tidak dapat menjawab soalan. Kalau orang kata, Syekh, macam mana kita lepas bulan puasa ni nak mengekal dalam momentum membaca Quran, momentum sembahyang tarawih. Maknanya kita sembahyang tarawih banyak-banyak bulan puasa yang sunat, tapi luar daripada bulan puasa dia kerana tak ada tarawih, kita tak ada amalan yang kuat. Macam mana nak mengekalkan ni? Dia ulama yang buat kerja agama, dia faham beberapa perkara yang akan dia telah meletakkan beberapa usul, dia panggil, atau tertib, kaedah. Kan kita tahu antara yang penting ialah kita kena datang kepada suasana yang betul. Kena ada usaha mengajak orang, satu. Sebab usaha mengajak orang ni menguatkan iman kita. Kedua, mengajak bawa kepada suasana yang betul. Ketiga, membuat penyediaan diri. Keempat, mesti ada kaedah dia. Dan ilmu yang dibentang kepada orang yang untuk mengekalkan agama, istiqamah, kuat, kukuh, cenderung dia terus kepada agama. Ilmu yang diberi juga ilmu yang lebih menimbulkan, orang panggil macam bahasa sekarang panggil motivasi. Jadi itulah kitab ini ditulis. Kitab Fadil Amal. Ditulis oleh Muhammad Zakaria rahmatullahi alaih untuk menerangkan akan kemanisan beramal, melonjakkan diri dia. Akhirnya bukan saja melonjakkan diri dia, membahagiakan diri dia, menyukakan diri dia, menimbulkan kesukaan dan minat dia kepada amalan-amalan, tetapi juga membuatkan dia beradab. Sebab dia akan meletakkan perkara utama sebagai utama, perkara kecil kepada kecil. Perkara dulu dia dahulukan, perkara kemudian dia kemudiankan, perkara besar dia besarkan, perkara yang kecil dia tahu mana kedudukan.
Contoh saya baca hadis 23 dalam Fadl Quran. Kitab ni kitab yang pada saya antara kitab-kitab yang hebat untuk orang awam pada akhir zaman dibuat. Dengan penuh kepahaman begini. Kepahaman nak baiki umat. Bukan takat nak bagi faham, tapi nak beramal. Melalui amal, ilmu lain akan datang. Kita semua faham bahawa dengan amal Allah akan fahamkan perkara lain yang kita tidak faham, insya-Allah. Hadis 23 dalam surat Quran an Abi Dzar radhiyallahu anhu. Abi Dzar satu orang suka tanya macam-macam kepada Nabi SAW. Hebat dia. Dia kata apa? Abu Dzar an Abi Dzar radhiyallahu anhu. Qala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi SAW. Dia kata apa? Sabda Nabi SAW, tidak ada suatu perkara pun, kita baca mafhum, kita baca faham, tidak ada suatu perkara pun yang dapat mengembalikan kamu, kan? Tarji'una ila Allah, tarji'una Allah, kembali balik kepada Allah. Tidak ada perkara yang boleh dekat dengan kita, hampir dengan kita pada Allah. Tarji'u ila Allah bi syai'in afdalu mimma kharaj, kan? Yang lebih afdal daripada perkara yang kharaj, yang keluar daripadanya, yang datang daripadanya. Tidak ada perkara yang kita boleh dekatkan diri pada Allah melalui satu perkara yang perkara tersebut datang daripada dia. Yakni, kata Nabi SAW, yakni Al-Quran. Makna Quran datang daripada Allah, nak datang dekat pada Allah melalui Quran. Masya Allah. Jadi kita ni nak datang pada Allah SWT, macam-macam kita fikirkan, macam-macam perkara yang diada-adakan kadang-kadang. Tapi Quran, kita tak bersungguh dalam memahami betul-betul Quran. Jadi Quran adalah jalan untuk datang kepada Allah SWT. Nak taqarrub pada Allah. Dia lah zikrullah. Kan? Membaca Quran berulang-ulang kali dengan perkataan Allah, dengan nama Allah, dengan kisah-kisah yang Allah sampaikan sendiri melalui perantaraan Nabi SAW, dan zikrullah. Dia panjanglah cerita lepas kita faham Quran tu, bukan dekat membaca. Cara nak dekatkan diri kepada Allah SWT ya, melalui Quran. Tidak ada satu perkara yang banyak yang boleh datang, yang menguatkan kita, yang afdal, yang boleh datang dan menghampirkan diri kepada Allah, kan? Melainkan perkara tu yang datang kepada Allah minhu, iaitu yakni Al-Quran, insya-Allah. Semoga Allah SWT kita fahamkan bahawa betapa daripada kecil orang Islam ni didekatkan dengan Quran dengan mula, cuba baca dengan betul, tajwid dengan betul, makhraj dengan betul. Dua perkara. Satu, tajwid, kaedah membaca bagi betul lah. Makhraj, bunyi dia tu, kan? Dah tentu bunyi yang diminta oleh Allah SWT. Quran ni bunyi bahasa Arab, dia Arab. Kemudian dah tentulah kita menjaga dia. Nak jaga dia, antara perkara yang paling jaga adalah menghafal sebanyak mungkin.